Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton setia wanita hari ini. Terima kasih kerana terus menjadikan kami inspirasi anda. Dan hari ini 12 Disember 2020, hari Isnin, harapnya tak adalah mandi blues. 14 Disember. Dah mandi blues sekarang ni. Tiba-tiba mandi blues. Okey, kami mengharapkan agar anda terus setia bersama kami selama 1 jam ini dan yang pastinya kami nak bawakan sesuatu yang istimewa. Tapi sebelum tu, seperti biasalah, kita masih lagi sentiasa mengingatkan penonton-penonton kami bahawa dalam tempoh PKPB ini kita masih lagi perlu mengekalkan setiap SOP yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan dan yang pastinya anda sebagai seorang boleh dikatakan setiap daripada kita ni barisan hadapan. Betul. Perlu menjaga dan mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Macam kita tahu sekarang ni ada sedikit kelonggaran yang diberikan kepada kita semua. Jadi harapnya tidaklah mengambil kesempatan untuk kita alpa dengan menjaga SOP dan juga menjaga jarak fizikal antara kita. Okey, ini yang sebenarnya kita nak bawakan. Bila menyentuh tentang tugas setiap daripada kita ini untuk menjaga keselamatan diri masing-masing dalam situasi pandemik COVID-19 ini, saya percaya mungkin ramai dalam kalangan kita yang sudah pun menonton gerak khas The Finale. Saya salah seorangnya. Wow. Sebab okay. apa? Saya nak cakap mengenai gerak khas The Finale ni, masa saya sekolah dulu memang saya setia lagu gerak khas tu macam dah terngiang dekat kepala. Okey, kalau betul nyanyi sikit. Gerak khas. Okay. Betul. Inilah sebenarnya yang kami nak bawakan di Wanita hari ini sebagai permulaan. Kita nak kongsikan kepada anda bagaimana sebenarnya kita nak melihat daripada satu sudut yang sangat berbeza dalam situasi kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Anda tentunya tahu bagaimana peranan setiap daripada barisan hadapan ini dan sekaligus bila kita menonton gerak khas The Finale, pastinya ada banyak cerita-cerita menarik yang boleh diangkat untuk sama-sama kita bawakan dari segi semangat mereka, perjuangan mereka dan juga pengorbanan mereka. Dan sebelum itu, eloklah kita nak kongsikan kepada semua bagaimana drama ini berjaya untuk orang kata menambat hati penonton-penonton di TV3 dan kita nak bawakan dua tetamu istimewa kita. Dan di sebelah saya, kita bersama Salina Sabi atau lebih dikenali sebagai ASP Salina. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Dia nampak ketegasan. Nak kena tabik dulu ke macam mana? Tak apa. Dan di sebelah Salina, Norman Hakim ataupun lebih Mr. ACP Haris. Tuan Haris lah. Ya, Tuan Haris. Boleh. Okey, kita nak bercerita tentang gerak khas The Finale. Pastinya sesuatu yang cukup berbeza dan memberikan satu penghayatan kepada setiap watak yang dimainkan. Difahamkan, kalau lebih sedap sebut ASP Haris boleh? ACP Haris. ACP Haris. Okey. Bagaimana sebenarnya sepanjang 18 tahun perjalanan dalam gerak khas ini? Ini gerak khas The Finale. Apakah mungkin dari segi perbezaan ataupun perubahan keistimewaan dalam drama ini? Banyak sebenarnya. Okey, pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih sebab TV3 sekarang ini gerak khas Finale bermain di TV3, disiarkan setiap hari Jumaat dan juga Sabtu, dan ini merupakan satu penjenamaan semulalah secara tak langsung pada gerak khas yang telah bermain selama 21 tahun di pentas TV piaran di Malaysia ni. Jadi secara spesifiknya saya sendiri membawakan watak sebagai Haris ini selama 18 tahun, bermula pada inspektor. Masa tu belum kahwin lagi, bujang teruna. Okay. Daripada zaman bujang. Daripada zaman bujang. Teruna kemudian teruna. Lepas tu terus pergi dah kahwin semua kan. Daripada inspektor pergi naik ke, tak sempat naik ASP, dia bercuti dan sebagainya. Pergi kepada superintendent dan pada hari ini sebagai ACP Haris. Jadi pada saya boleh dikatakan saya membesar banyak dalam gerak khas dan gerak khas menyaksikan jatuh bangun saya sebagai Norman Hakim juga sebagai ACP Haris. Jadi memang 21 tahun dan 18 tahun saya di dalam sana, saya sangat dah macam polis betul kan? Betul. Boleh katakan kita ni disiplin polis tu memang dah diserap masuk dalam jiwa kita melalui cara kita berpakaian,
pakai saja uniform tu kita dah rasa macam wow, aku polis. Dan cara percakapan, cara kita duduk, cara kita berhadapan dengan orang awam pun dah macam polis pula bercakap ni. Betul-betul. Saya pun dah rasa orang polis. Saya rasa macam dalam studio Gerak Khas ni. Macam ASP Salina juga, ada tak meninggalkan kesan bila jauh lama dengan Gerak Khas, sedikit sebanyak macam kalau berdepan dengan masyarakat, ada tak meninggalkan kesan sebagai seorang anggota polis? Diorang memang ingat saya polis. Sampai ramai sangat orang WhatsApp, orang DM saya, akak sebenarnya polis ke kak? Polis ke? Boleh beritahu tak? Akak polis kan? Saya cakap, tak, akak berlakon. Akak pelakon je. Tapi memanglah sebagai kita dah terlalu lama kan bawa watak tu dah masuk dalam diri kita tau. Tapi dalam cerita tu pun memang kita ada masukkan juga diri kita sedikit kan untuk selesakan karakter tu kan. Dan kita inject juga dengan scene-scene yang Datuk berikan kan. So memang jalan macam tengok orang pun macam dengar, asal kau tengok aku macam polis ni, padahal kita terbawa-bawa tau karakter tu. Dan mungkin juga kita nak kongsikan bila menyentuh tentang Gerak Khas the finale ini, apa agaknya kekuatan yang ada untuk episod kali ini? Kekuatan untuk season kali ini, musim terakhir ini memang sangat sentimental sebenarnya. Itu kekuatan dia. Sebab alah, nak cerita tak boleh sebab scene yang sebab, terakhir, shot terakhir Abang Norman dengan Datuk Yusof Aslam, dia menangis bukan biasa. Benda tu akan akan disaksikan sendiri oleh penonton-penonton Gerak Khas di TV3, di mana pada saat kita nak menghabiskan, menyudahkan babak untuk episod terakhir, di mana scene terakhir, saya tak boleh teruskan penggambaran. Sebab dia macam recall, flashback, segala kita macam dia recap daripada kita mula-mula masuk dulu, uniform daripada masa tu masih lagi pakai inspektor, kemudian banyaklah. Saya sampai baru nak start saja saya terus, kita manusia biasa tau. Polis pun manusia biasa juga. Jadi kita memang tak dapat lagi daripada sentimen emosi yang kita menghargai perjuangan polis-polis dekat luar sana. Selama ini kita mewakili pihak-pihak yang polis yang bertindak sebagai frontliners, tapi kita terpaksa meninggalkan Gerak Khas ini untuk tidak untuk sepatah kata Datuk Yusof Aslam, setiap yang bermula akan berakhir. Jadi kat situ ada sedikit dia punya sentimental kat situ. Macam Salina, ada tak mungkin pengharapan untuk Gerak Khas finale untuk penonton kali ini? Tapi itulah, ini kan yang terakhir kan. Itulah sedih, memang sedih. Tapi itulah, kita orang setiap episod, setiap season kita orang akan buat yang terbaik. Sebab kita pun tak jangka akan sampai dekat 20 tahun kan. Episod saya pun daripada asal Datuk offer saya detektif kan. Saya tak nak. Saya inspektor okey, saya nak kan. Saya tak sangka, saya ingatkan setahun, 2 tahun. Lala sampai 15 tahun saya dalam Gerak Khas. Memang terlalu banyak kenangan manis, pahit tak banyak, manis yang banyak. Sebab kita orang bekerja macam satu family, macam Datuk tu macam bapa kita orang. Memang susah, memang berat kalau kita orang, what, this is last? Memang betul ke last? Macam, tapi itulah, setiap macam betul, yang bermula akan berakhir. Tapi yang paling kami rasa rasa macam satu kepuasan bila contoh Fatin sendiri cakap, Fatin tengok Gerak Khas pada zaman dia sekolah lagi. Okey, jadi ada majoriti antara mereka yang masuk dalam polis disebabkan tengok Gerak Khas. Jadi itu adalah salah satu sumbangan secara tak nampak, secara tidak langsung kepada pelakon-pelakon, pemain-pemain Gerak Khas ini, sehingga menimbulkan minat untuk remaja-remaja dekat luar sana masuk register sebagai direkrut sebagai frontliners. Ini yang sesuatu yang menarik bila menyentuh tentang bagaimana ia memberi impak dalam kehidupan seseorang. Saya ingat lagi kawan saya masa di universiti, kami tinggal satu rumah. Dia tak kisah kalau kita ni nak tengok televisyen hari-hari, tak apa. Tapi ada satu hari waktu Gerak Khas, tak ada siapa boleh ubah channel. Sebab dia rasakan itu semangat dia sebagai seorang anak polis yang menghargai jasa dan pengorbanan ibu bapa mereka sendiri. Saya sendiri pun dia sangat besar. Waktu sekolah menengah saya tengok AC, saya tengok Datuk AC, tengok Abi Abadi, tengok Norma Hakim. Ya Allah, bestnya memang setiap minggu nak tunggu Gerak Khas kan. Saya dah alami sebab saya penonton asalnya Gerak Khas, tapi saya tak sangka saya dapat masuk dalam drama kepolisian yang bersejarah ni. Saya sangat-sangat teruja, berbangga dan sangat terharu.
dulu pun masa tu jadi sebagai apa orang kata Saya sebagai jadi guest artis. guest artis dulu. Saya jadi penagih dadah je mula-mula. Tapi itu sebagai guest artis. Lama-lama Datuk perasan saya ni macam boleh pergi jauh ada ni kan. potensi, ada karisma untuk lepas diserap tu, masuk, jadikan develop dia punya karakter dia sebagai seorang polis kan. Tapi bukan senang. Saya sebulan Datuk kata saya fail sebagai seorang polis. You fail Sina, you gagal. Tapi itu yang padahal saya cabaran. rasa macam dah okey tapi dia kata gagal. So bukan senang bawa watak polis Betul. ni. Bukan senang. Even though kita angkat pistol pun balik caranya. rumah lengur Kak. Lengur semua. Satu badan kita kena ada stamina yang kuat, kena ada tenaga, kita kena makan vitamin semua. Bukannya senang tau. Okey, mungkin boleh kongsikan dengan penonton siapa yang belum lagi untuk menonton, bila dan pukul berapa. Okey, Gerahas pada ketika ini ditayangkan pada setiap hari Jumaat dan juga Sabtu jam 10.30 malam di TV3 dan alhamdulillah kita dengar respon feedback trending pada hari pertama ditayangkan. Oh my God. Ni secara angka tak rasmi yang kita dengar, dia punya penontonnya mencapai 2.2 million pada hari pertama ditayangkan. Terima kasih kepada mereka di luar sana. Jadi jangan lupa untuk terus support Gerahas untuk Gerahas finale yang akan berada pada musim terakhir ni. Korang kena tengok, kena hayati, kena apa orang kata menghargai perjuangan frontliners. Kami di sini adalah mewakili frontliners dekat luar sana untuk masyarakat Malaysia. Bukan Salina? senang bawa drama polis ni bukan senang. Penat. Memang satu hari boleh katakan 3,000 kalori kita orang burn. Sebab kita pakai smartwatch kan. Dan itulah dia, kami harap semua menonton setiap Jumaat dan Sabtu. Sesuatu yang berbeza untuk finale ini. Tapi sebenarnya jangan ke mana-mana. Kita ada banyak lagi yang nak dikupaskan berdasarkan kepada pengalaman ACP Haris dan juga ASP Salina sendiri. Bagaimana kita nak menghargai barisan hadapan ini. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Thank you. Azrin ingin berterima kasih kepada frontliner kerana dioranglah wira kita, dioranglah menyelamatkan negara kita daripada wabak COVID-19 pandemik ini dan insya-Allah frontliner kita akan dibalas dengan kebaikan, insya-Allah. Amin. Hai, Assalamualaikum. Saya Tia Arifin. Kita nak ucapkan terima kasih jutaan, terima kasih banyak kepada frontliners yang selama ini telah berperang, yang telah membantu untuk berperang untuk COVID-19. Saya Kodirani. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua frontliner kita yang tidak pernah kenal erti jemu penat. Semoga anda terus kuat dalam menjalankan tugas. InsyaAllah saya mendoakan kesihatan anda semua. Wanita hari ini, hari ini. Penularan wabak COVID-19 sejak awal tahun ini telah menyaksikan banyak kisah suka dan duka. Pejuang barisan hadapan seperti doktor, jururawat, polis, askar, sukarelawan dan petugas pembersihan antara golongan yang paling sibuk dalam proses mengekang wabak ini. Mereka bukan sahaja sanggup mempertaruhkan nyawa demi memikul amanah yang diberi, malah mereka juga komited dalam menjalankan tugas. Semuanya demi memastikan keselamatan dan kesihatan rakyat terjaga sejak dari awal negara diserang wabak berbahaya itu. Oleh itu, rakyat Malaysia juga tidak ketinggalan untuk menzahirkan penghargaan terhadap wira dan wirawati negara yang bertungkus lumus menangani wabak COVID-19. Kepada semua frontliners, saya berbangga sangat dengan titik peluh anda, dengan segala pengorbanan anda semua. Anda yang terbaik sekali. Tahniah dan kami semua menghargai semua frontliners. Hai, Assalamualaikum. Saya Hafiz Zainal. Okey, saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada frontliners sebab telah menjalankan tanggungjawab dengan sangat baik. Saya sangat berbangga menjadi rakyat Malaysia. Ada frontliners dekat Malaysia ni, kita respect. So, kita jaga kita, stay at home, stay safe.
Itu tadi antara rangkuman ucapan buat Barisan Harapan yang mana selama ini sejak COVID-19 melanda negara dan juga dunia, kita amat bergantung kepada mereka, Barisan Harapan ini. Dan pastinya kita melihat Barisan Harapan ini bukan sahaja daripada pihak perubatan, pihak keselamatan negara, mereka yang memberi perkhidmatan kepada negara ketika ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya ada banyak pengorbanan yang telah pun dilakukan mereka, bukan sahaja mempertaruhkan nyawa tetapi juga berkorban masa, berpisah daripada keluarga semata-mata untuk memastikan keselamatan rakyat Malaysia sendiri. Ini yang sebenarnya kami nak bawakan untuk perbincangan kita berkenaan dengan penghargaan buat Barisan Hadapan. Masih lagi bersama dengan Norma Hakim dan juga Salina Saibi. Bila bercerita tentang penghargaan, pastinya kita tak boleh nafikan dalam situasi kita berdepan pandemik COVID-19 ini ada banyak tanggungjawab dan juga peranan yang dimainkan oleh setiap orang. Tetapi Barisan Hadapan ini adalah satu cerminan untuk kita melihat bagaimana sebenarnya mereka ini bertanggungjawab melakukan pengorbanan demi semata-mata untuk menjaga keselamatan kita semua. Betul. Pandangan Norman sendiri. Pada saya, inilah hikmah di sebalik COVID-19, pandemik COVID-19. Sebab kalau tak berlaku pandemik ni, kita tak kenal pun siapa frontliners kita. Selama ni yang berjuang, yang orang kata mengerah tenaga, membuat pengorbanan, terdiri pada Kementerian Kesihatan Malaysia, polis, tentera, bomber, semua sekali rela. Mereka semua ni adalah frontliners yang kita kadang-kadang kita pandang sebelah mata je. Oh, pakai uniform. Oh, diorang ni okey, gini dan sebagainya. Tetapi bila berlakunya bermulanya pandemik COVID-19, bermula PKP kita pada 18 Mac, dari situ kita belum kenal lagi. Tapi bila kita nampak benda tu by progress, mereka ni yang bertungkus lumus kat depan mata mempertahankan menjadi barisan hadapan, benteng utama kepada kita sebagai masyarakat Malaysia, barulah kita terdetik, okey, ini adalah peranan utama yang mereka mainkan. Dan saya rasa apabila kita dah masuk pada fasa PKP kepada PKPB, kita jangan lupa tau, kita sekarang ni dah masuk suku tahun yang terakhir. Betul. Dan kita jangan lupa jasa mereka. Jangan lupa hashtag kita jaga kita. Jangan lupa hashtag frontliner ni semua. Sebab kadang kita ni terlupa yang mereka ni sebenarnya masih lagi bertungkus lumus kat luar sana. Jadi peranan kita sebagai rakyat Malaysia, kita dalam studio ni, kita jaga penjarakan fizikal, kita jaga SOP. Kat luar kita masuk tadi, kita pakai sanitizer, pakai mask. Kat sini saja kita dilonggarkan untuk tidak memakai mask. Jadi benda ni semua adalah satu norma baru yang kita kena ingat sampai ke anak cucu sebenarnya. Betul. Saya setuju sekali. Dan apa yang dikongsikan oleh Norman sendiri, sebenarnya kita tak boleh nafikan mereka ini adalah kekuatan nadi negara ketika ini. Macam Salina, ada tak pengalaman yang bila Salina keluar atau melihat kepada frontliner yang sedang melakukan tanggungjawab mereka, rasa macam sayu, sedih, kesian dekat mereka? Memang saya sangat-sangat sayu. Saya sangat lagi-lagi wanita hari ini kan, sebab saya pun ibu kan, jadi saya tengok macam nurse kan yang mengandung, macam mana dia nak hadapi situation tu daripada pagi sampai pagi kan, yang jenis breastfeeding. Saya sangat-sangat kagum lah dengan ibu-ibu yang, lelaki pun saya kagum juga, tapi saya lebih kagum kepada wanita. Lagi-lagi ibu yang breastfeed semua. Memang sangat-sangat orang kata apa? Pengorbanan yang memang bukan senang lah kan. Itulah, ini yang tak terucap dengan kata-kata. Bagaimana kita menghargai mereka dengan ucapan terima kasih belum cukup lagi untuk kita menzahirkan betapa kita menghargai mereka ini. Sebab ada ketika ini kita mungkin fikir kita perlu jaga diri kita, tak keluar rumah, duduk di rumah bersama dengan keluarga, masih lagi dapat tengok anak-anak, masih lagi dapat bersama dengan pasangan. Tapi mereka di luar sana berpisah dengan pasangan, terpaksa berjauhan dengan anak-anak. Inilah cabaran untuk mereka. Kita nak bawakan ketika ini bersama dengan seorang petugas Barisan Hadapan yang amat kami sanjungi, Ketua Jururawat Puan Siti Farius Mustafa. Assalamualaikum. Apa khabar Puan Siti? Ya, salam. Baik. Kat mana tu? Sekarang ni saya berada di Okey, Puan Siti, dah berapa lama dalam kita tempoh PKP ni? Apa agaknya yang mungkin Puan Siti boleh kongsikan antara pengalaman ataupun pengorbanan Puan Siti sendiri terhadap masyarakat dan juga keluarga? Okey. Sebenarnya pembukaan MAIPS ni dia sebenarnya 11 hari bulan, dia bukan 11 hari bulan Disember, tetapi kami dipanggil 2 hari sebelum untuk pembukaannya kerana
di sungai Bulim tidak dapat menampung pesakit yang terlalu ramai dan terpaksa kami buka di sini untuk pesakit di sini. Sepanjang Puan Siti, Teruskan. okey, Puan Siti, mungkin boleh kongsikan sepanjang bertugas di Maib Serdang, pastinya ada banyak perkara yang mungkin bermain di minda. Maklumlah kena berjauhan dengan anak-anak dan sebagainya. Bagaimana nak mengharungi perasaan terhadap anak-anak tu? Mungkin kita risau, kita rindu dengan anak-anak. Bagaimana sebenarnya Puan Siti sendiri berhadapan dengan emosi tersebut? Sedih. Okey. Pada permulaannya memang kita sebagai seorang frontliner kita rasa memang sedih kerana meninggalkan keluarga, serta anak, tetapi kerana kerja kita menyahut cabaran Kementerian Kesihatan untuk membendung penularan COVID-19. Okey, Puan Siti, kita nak tahu juga dalam jururawat lah khususnya kan menjaga kesihatan dan sebagainya masa, bagaimana agaknya Puan Siti mengambil pendekatan terus menjaga kesihatan, pengambilan makan, rehat yang cukup. Mungkin boleh kongsikan. Okey, kalau ikutkan sebenarnya kami ada shift, diberi 3 shift pagi, petang dan malam. Jika kami dipanggil untuk bekerja lebih fasa bila masa saja akan dipanggil. So di situ rehat yang tidak mencukupi kepada kami sebagai seorang frontliner. Jadi pada kami itu ada cabaran untuk merawat COVID-19 untuk mengurangkan penularan COVID-19. So, dari segi makanan, alhamdulillah pihak Maib membekalkan secukupnya kepada kami dan tiada masalah di situ. Baik, apapun terima kasih kami ucapkan kepada Puan Siti Farius yang masih lagi bertugas demi negara, jaga kesihatan diri walaupun kami tahu rehatnya tak mencukupi, tapi pastikan kesihatan diri turut dijaga dan mudah-mudahan perang COVID-19 ini akan berakhir dan Puan Siti dapat bersama dengan keluarga. Jaga diri ya. Assalamualaikum. Okey. Baik, itu antara perkongsian Puan Siti. Tapi nak disentuh sikit berkenaan dengan kepekaan masyarakat kita. Melihat kepada frontliner yang terus menjalankan tanggungjawab mereka. Tapi ada antara kalangan kita yang tak sabar nak balik kampung, tak sabar nak tunggu kerajaan buka kelonggaran. Tapi untuk mereka masih lagi bertarung menjaga keselamatan kita semua. Apa pendapat Norman? Daripada saya sekarang ni memang kita masih lagi dalam fasa PKPB dan kerajaan telah pun memberi kelonggaran untuk kita merentas negeri. Sekarang saya tahu, termasuk saya sendiri, Salina, kita semua dan dekat rumah sana dah ada perencanaan dan juga jadual untuk bergerak merentas negeri untuk sempena anak-anak cuti sekolah walaupun anak-anak tengah online kelas kan. Tetapi kita kena sentiasa beringat, bermula dengan ketua keluarga, ingatkan keluarga kita, ahli keluarga dekat situ kan. Daripada keluarga kita ingatkan kepada masyarakat sebab kita jaga kita adalah frontliners. Dari situ kita naklah nanti kalau lepas dah diberi pelepasan untuk merentas negeri ni, takut. Kita kata pencegahan adalah lebih baik daripada rawatan. Takut nanti kan tiba-tiba kes naik daripada belah-belah ni pula kan. Jadi pada saya memang kita kena sentiasa menghargai kadang-kadang benda-benda kecil yang kita perlu buat. Kadang-kadang kita lalu nampak mereka kan. Kita turun cermin cakap selamat bertugas kan. Terima kasih sebab jaga kami. Benda simple tu semua kadang-kadang makin memberi kita orang satu macam semangat kan. Kita nampak macam benda tu remeh. Tapi cuba buat. InsyaAllah. Dia pun manusia, kita pun manusia kan. Itu pendekatan yang paling mudah untuk kita menghargai mereka. Saya setuju dengan apa yang disentuh Norman sebentar tadi. Ketika ini bukan sahaja mereka yang bertugas ketika ini menjadi barisan hadapan, tetapi diri kita masing-masing juga barisan hadapan. Salina sendiri kan kadang-kadang kita melihat di awal PKP dahulu, saya percaya ramai dalam kalangan kita yang sememangnya ada rasa takut. Jadi kebanyakan daripada kita memang mematuhi SOP. Tapi semakin lama, semakin kita lihat ramai dalam kalangan kita yang leka. Kadang-kadang keluar pun lupa pakai pelitup muka. Sampai kerajaan terpaksa membuat satu lagi peraturan, siapa yang tak pakai kena denda dan sebagainya. Bagaimana melihat situasi ini dari segi tanggungjawab kita, diri sendiri? Betul, pada saya memang bagus buat denda tu. Kan, baru orang Malaysia ni alert benda-benda macam tu kan. Sebab sekarang ni terlalu ramai yang ambil mudah. Kan. Diorang tak fikir
fikir diri sendiri, diorang tak fikir keluarga diorang kan. So sekarang kita kena amalkan, jangan je hashtag je lebih dekat Instagram tu kan. Amalkan SOP tu penting, jaga family kita, jaga kita, betul tak? Macam contoh sekarang ni tengah belum orang balik kampung pergi holiday. Pada saya macam Sena rasa patutnya kita sabar dulu. Kan? Orang kata bergile-gile. Macam kalau family pun jangan satu family 10 orang adik-beradik 10 orang berkumpul dalam kampung tu. Cuba bergila-gila abang Long dulu, Kak Ngah dulu macam itulah kan. Jangan semua kena bersabar kan. Sebab kita tak nak jadi balik tau. Sebab belum turun pun peratus kita kan. Purata kita makin tinggi. Tolong takut sebab sangat-sangat bahaya. Tolong takut. Saya suka tu sebab kalau kita lihat keadaan sekarang ini walaupun jumlahnya semakin meningkat, kadang-kadang kesedaran tu kurang. Apa pandangan Norman? Betul, sebab kita tengok angka saja, semua orang suka hari ni berapa kes hari ni berapa kes daripada kita forward. Saya dulu sampai saya kata ya Allah dah sampai single digit kan, satu angka. Jadi kita mengharapkan supaya benda tu dapat dia punya penawar ataupun vaksin dalam masa terdekat. Tiba-tiba naik meningkat, sekarang ni kita main dekat 3-4 angka. 3-4 angka. Jadi kita belum lagi menang dalam peperangan ini. Betul. Jadi masing-masing kita kena mengambil satu iktibar. Tengok kesian frontliners pakai PPE tu pun saya cakap mengambil masa yang tu lama untuk pakai, mengambil masa nak buka tu dah buka tu dah rupa dah lain dah rupa sebenarnya kat dalam tu. Berjam-jam dengan pakaian tu, dengan pakaian tu macam itu Salina maksudkan bila kita nak ada yang pakai tu sebab nak breastfeed anak tapi tak pasal korbankan momen tu. Jadi benda-benda macam ini yang kita kena hargai dan gambar ni sebenarnya kena main hari-hari supaya kita masyarakat ni sentiasa ingat, sentiasa mengingati, sentiasa menghargai pengorbanan dilakukan oleh pihak frontliners ni semua. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita bukannya tengok macam paper, macam orang kata surat khabar angin lalu je. Cuba you all bayangkan, rasakan kalau you all sendiri, keluarga you all kena COVID-19 ni, dan macam mana kalau kita jadi frontliner, bayangkan. So masa tu baru kita orang kata rasa nak berjaga-jaga, rasa takut kan. Tolong takut. Di hujung ASP Salina tolong takut. Di hujung perbincangan ni mungkin Salina ataupun Norman boleh kongsikan dekat semua Barisan Harapan yang terus berjuang, kita ada di belakang mereka untuk support mereka dan sebagainya. Penghargaan untuk mereka. Okey, sebenarnya apa yang kita katakan tadi itu sebenarnya peringatan untuk diri sendiri supaya kita sentiasa alert. Okey. Jadi kepada mereka Barisan Harapan yang sedang bertugas pada ketika ini, terdiri pada barisan KKM, polis, ATM, bomber kan, dan juga rela, semua ni kan. Kita menghargai jasa dan pengorbanan kalian, kerana kalian kita sentiasa bersatu hati dan kita di sini pun akan sentiasa di belakang kalian untuk kita membantu untuk menjaga SOP dan semasa ke semasa. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih. Mungkin kita sebagai artis kita akan update benda-benda penghargaan kan, untuk mengingatkan macam kita ada peminat masing-masing kan, pengikut masing-masing, kita akan ingatkan selalu. Setiap minggu memang saya akan amalkan, ingatkan pada kawan-kawan ni semua SOP apa semua, walaupun itu bukan tugas kami. Kita orang berlakon gerak khas dah habis-habis, tapi kita orang pun dah macam frontliner sebenar. Setuju. Kalau kita orang keluar tak nampak orang pakai mask, saya nak tegur tau. Where's your mask kan? Cakap kenapa? Masih lagi menjalankan watak ASP. Walaupun saya rasa saya ada hak kan. Saya rasa saya ada hak sebagai rakyat Malaysia. Saya boleh tegur awak. Mana you punya SOP kan? Jauh sikit kadang kita nak bayar kat cashier semua kan. Rapat-rapat kita tegurlah. Ya, tapi tegur cara baiklah. Tak ada watak tegas tu Ada juga. Memang tak tahulah dah terserap dalam diri kan. Dah sinonim lah. Okey, apa pun terima kasih Norman Hakim dan juga Salina Saibi berkongsi bagaimana mereka sendiri menghargai Barisan Hadapan dan mereka juga yang walaupun sekadar melakukan watak itu turut memberi kesan dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan anda jangan lupa untuk terus menjaga penjarakan fizikal, dan apa yang kami kongsikan ni harap hadamlah untuk kita ingat sesama kita untuk terus menjaga kesihatan keluarga kita. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kami akan bersama dengan Haris Alif dalam Anugerah. Terima kasih. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kita punya frontliner. Tanpa anda, Malaysia ni tak tahulah jadi apa, tak boleh nak bendung lah masalah penyakit ni. Tapi sebabkan anda semua frontliner
penuh anda, masa anda, dedikasi anda yang anda berikan supaya Malaysia ni selamat memang tak dapat ditukar ganti dengan mata wang ataupun dengan apa saja. Saya Liza Abdullah. Saya ni sebenarnya dari hari ke hari memang nak ada something yang saya nak cakap di dalam lubuk hati saya kepada insan-insan sangat hebat iaitu frontliner. Apa yang boleh saya cakapkan, saya tak boleh gambarkan macam mana kami ni kalau tanpa anda frontliner yang banyak berkorban nyawa, berkorban segala-galanya untuk kami. Dan apa pun yang nak cakap, frontliner, you all memang hero. Wanita hari ini. Indahnya rasa kau hadir menemani senyumanmu terukir di setiap detik. Walau saat jatuh kau tetap di sisi menemani hati yang sepi. Kau anugerah yang paling bermakna, memancar sinar cahaya saat ku gelap. Kau persembahkan taat setia, pengorbananmu takkan ku persia. Ku langitkan doa-doa agar cinta kan terus mekar samanya. Kau anugerah paling bermakna, bersama kita kan harungi. Kau cinta sejati, tak berbelah bagi. Kau anugerah yang paling bermakna, mancar sinar cahaya saat ku gelap. Kau persembahkan taat setia, pengorbananmu takkan ku persia. Ku langitkan doa-doa agar cinta kan terus mekar samanya. Saat ku gelap, kau persembahkan taat setia, pengorbananmu takkan ku persia. Ku langitkan doa-doa agar cinta kan terus mekar samanya. Cinta kan terus mekar samanya. Wow. Anugerah Haris Alif menjiwai. Setahun rasanya tak ada single dan kembali dengan single Anugerah. Alhamdulillah. Suatu yang istimewa. Apa khabar Haris? Alhamdulillah sihat. Apa khabar? Nampak berseri-seri lah muka Haris. Penuh penghayatan di situ ya. Penuh penghayatan ke penuh peluh sekali? Okey Haris, mungkin boleh kongsikan tentang lagu Anugerah dan kita nak tahu juga apa tafsiran Anugerah dalam lagu ini. Okey, sebenarnya lagu Anugerah ni bagi saya lagu single yang baru sebab saya baru tukar management. So lagu yang baru, first single dengan management baru, and saya rasa sangat-sangat happy dengan lagu ni sebab Anugerah ni dia macam satu benda yang besar tau untuk saya. Bila kita cakap je dia punya tajuk lagu Anugerah pun dah macam satu yang besar. Jadi tafsiran bagi lagu Anugerah ni macam saya sendiri menyanyikan lagu ni untuk untuk seseorang istimewa di hati saya. Okey. Bercakap mengenai music video, bagaimana agaknya proses penggambaran dan juga idea tu sendiri? Alright, proses penggambaran dia kalau tak percaya, kita orang shoot music video ni dekat satu tempat yang sama.
dia punya shooting ambil masa dalam 3-4 jam untuk siapkan. Sebab sekarang ni kan dengan situation dengan ni, so tak boleh nak shoot kat luar. So kita shoot dekat satu tempat, dalam 4 jam kita dah settle dah. Okey. Dan bila menyentuh tentang satu lagu yang diangkat oleh setiap penyanyi ni, pastinya akan memberi impak dalam kehidupan penyanyi itu sendiri dan juga kepada peminat-peminatnya. Bagaimana pula kita nak melihat anugerah ini juga boleh ditafsirkan kepada peminat-peminat Haris sendiri? Alright. Sebenarnya dalam masa hari yang pertama saya rilis lagu Anugerah ni pun dah ada orang ambil lagu tu buat dia baru nikah ke kahwin tak, dia buat macam background music tau. So saya rasa happy bila rilis lagu Anugerah ni dapat banyak sangat positif punya feedback and orang mendoakan baik-baik. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih. Tadi ada nampak Haris pegang cincin tu, propose betul-betul ke? No. Itu scene je. Itu scene dalam video. Okey, tapi orangnya tetap sama ya. Orangnya tetap sama. Apa dia? Macam mana? Dari segi pelakon watak model dan tu tetap sama orangnya ya. Saya nak yang macam tu. Okey, perancangan Haris masa akan datang selain pengacara sekarang menyanyi, mungkin ada rancangan. Okey, sekarang ni rancangan mana? Okey, now saya tengah fokus betul-betul dekat lagu Anugerah ni. Saya nak bagi betul-betul nak push lagu ni dan insya-Allah next single ke apa upcoming nanti, so saya lebih fokus menyanyi kot sekarang ni. Kira nak lagi aktif lah dalam nyanyian. Nak lagi aktif sebab saya dah lama sangat tak menyanyi. Dah berapa tahun? 5-6 tahun dah. So lepas Idola Kecil tu dah memang macam tak menyanyi sangat. Ada pun kejap-kejap je lepas tu dah stop. So now saya nak fokus more on. Mungkin ada titik fokus yang lebih mudah sekarang ni yang memberi semangat. Okey. Hebat Okey Haris, ucapan untuk mereka di luar sana, peminat-peminat Haris untuk lagu Anugerah ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang beri sokongan kepada lagu Anugerah ni dan terima kasih kepada semua yang bagi kata-kata yang baik-baik, doa-doa yang baik-baik dan saya sendiri mendoakan yang baik-baik untuk anda semua. Teruskan dengan lagu Anugerah. Okey? Kami juga mendoakan yang terbaik untuk perjalanan seni Haris, perjalanan kehidupan Haris dan pastinya kita mengharapkan agar ianya menjadi satu memori yang indah dalam kehidupan Haris Alif. Pasti kita selalulah dengarkan lagu Anugerah ni kan. Okey, kita ucapkan selamat berjaya Haris. Baik penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Demi keselamatan dan keamanan, mereka sentiasa bersedia. Panggilan Nova. Bersiap siaga menempuh segala halangan yang tiba. Kancah jenayah pasti akan tumpas. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Sedia berkhidmat dalam... Awak dah bersedia ke? Sudah, Pak. Gerak Khas The Finale, Jumaat dan Sabtu 10.30 malam di TV3. Itu dia tadi Gerak Khas The Finale. Pastikan ia menjadi tontonan wajib untuk seisi keluarga. Banyak sebenarnya kisah-kisah dan juga pengajaran moral yang boleh kita dapat daripada Gerak Khas The Finale ini. Kalau kita lihat apa yang diceritakan oleh Norman dan Salina tadi, mereka sendiri merasakan ia sebagai satu tanggungjawab yang besar untuk memimpin setiap karakter dan juga watak dalam drama tersebut. Dan ini juga masa untuk kita menghargai setiap pengorbanan yang telah pun diberikan kepada setiap barisan hadapan, termasuklah pasukan PDRM sendiri. Betul. Brina, kalau kita tengok, kalau melihat ataupun menonton kepada Gerak Khas Finale, saya sempat untuk episod pertama dan kedua, kita kadang-kadang membuka mata dan minda kita. Kadang-kadang kita ni leka dalam kehidupan dan ini yang memberi kita semangat ataupun terus berjaga-jaga. Kalau kita nak pergi mana-mana tu, kita kenalah alert dengan persekitaran kita dan sebagainya. So, anda jangan lepaskan peluang untuk terus menonton Gerak Khas The Finale. Bila Fatih menyentuh tentang berjaga-jaga ini, suka untuk kami sekali lagi mengingatkan anda, biarpun kita masing-masing masih lagi berdepan dengan isu pandemik COVID-19 ini. Kalau kita saksikan jumlahnya pun masih lagi dengan 4 angka kes setiap hari dan semalam saja ada 1,229 kes. Bukan sesuatu angka yang untuk kita banggakan, tetapi perlu kita khawatiri sampai bila perlu kita berada dalam situasi sebegini kalau setiap daripada kita tidak
tidak mengambil tanggungjawab dan juga peranan masing-masing untuk terus kekal mengikut segala SOP yang telah pun ditetapkan. Dan sebenarnya kalau dilihat, ini juga masa untuk anda sendiri melakukan tanggungjawab anda, memakai pelitup muka, mencuci tangan menggunakan hand sanitizer jika berada di luar rumah. Kalau tak ada sebarang keperluan, tak perlu pun anda untuk keluar ke rumah, sebab ini semua mengundang bahaya. Walaupun kita mungkin ada sedikit kegembiraan apabila mendapat perkabaran tentang vaksin COVID-19 ini, tapi sehingga sebelum waktu itu tiba, anda teruslah jalankan tanggungjawab anda sendiri. Betul, bukan hanya kita je, tapi masyarakat umumnya. Kadang-kadang ada yang degil. Dia kata macam tak apa. Tapi sebenarnya tak apa tu yang bagi orang kata kesan kepada orang di sekeliling kita. Contohnya macam mas ataupun scan Mas Sejahtera. Memang dapat mudah kalau kita tak scan, mungkin tak ada dekat kita, tapi efek tu kita tak tahu bila akan kena dekat siapa. Betul Fatin. Saya sendiri pernah melalui pengalaman apabila nak membeli barang. Saya beratur bersama dengan pelanggan-pelanggan yang lain. Di belakang saya, sememangnya seorang pelanggan ini, dia sambil bercakap di telefon tu, dia mungkin terlupa tentang jarak sosialnya. Dari segi penjarakan fizikal itu terlalu dekat dengan saya. Jadi saya menegur dengan cara yang baik, tapi orang kata apa, respon yang diterima tu, dia sambil pegang telefon, dia tengok saya, dia cenggiling kepala. Saya rasa itu tanggungjawab saya, seperti kata Salina sebentar tadi kan. Kalau kita tahu perkara itu, bukanlah kita nak beranggapan bahawa dia ini mempunyai masalah ataupun berdepan dengan COVID-19, tetapi kita masih lagi dalam keadaan menjaga SOP. Kalaulah kita memperlekehkan tentang situasi ini dan bila orang menegur dengan cara baik, kita tak dapat terima. Jadi sampai bila kita nak menyaksikan angka itu terus bertambah, nak menyaksikan bahawa situasi ini akan berlarutan, sebab sekarang pun dah 14 hari bulan, 2 minggu saja lagi kita bakal menutup tirai 2020. Kita tidak mahu perjalanan untuk tahun 2021 ini kita mulakan dengan angka yang lebih besar, dengan keadaan situasi anak-anak yang mungkin terpaksa masih lagi belajar di rumah dan sebagainya. Kita mahukan kehidupan normal baru, yang kehidupan normal yang dahulu. Dan kalau boleh, kita inginkan situasi ini terus berakhir secepat mungkin. Jadi terus jaga SOP dan juga saranan kerajaan untuk terus menjaga penjarakan fizikal anda. Baik, kami tinggalkan dulu berkenaan COVID-19. Ini ada sesuatu yang ingin kami kongsikan berkenaan tuition atas talian Mac Plus. Kini telah berjaya membantu 63,000 pelajar akan menjalani seminar ilmu free untuk seluruh pelajar tingkatan 4 ke bawah secara percuma. Percuma, Dina. Ya, dan yang pastinya juga kami dah pun sampai ke penghujung siaran. Sebelum itu, nak kongsikan, anda pastinya tertunggu-tunggu. Setiap hari Selasa, kita nak bawakan antara menu-menu ringkas yang boleh anda variasikan, memberi idea kepada anda untuk hidangan dalam masakan anda di rumah. Ketika ini anak-anak dan juga mungkin pasangan masih lagi berada di rumah, kita nak bawakan tentang khasiat timun. Kita tahu timun ni ada dari segi khasiatnya antioksidan yang tinggi, mempunyai kandungan air yang banyak. Tetapi bagaimana menu yang sangat ringkas ini boleh kita pelbagaikan. Rina minat timun? Suka. Saya kalau makan nasi goreng pun cicah belacan. Oh, itu kalau makan nasi biasa, cukuplah ada ikan goreng, sambal belacan dan timun. Dah terasa-rasa pula. Okey, banyak lagi yang akan kami kongsikan esok bersama dengan Sugita dan Yuana, insya-Allah. Jadi anda terus bersama kami dan terus menjaga penjarakan fizikal anda. Jadi jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak
bekerja, mengatur, mengurus watak-wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati